Baik, rumusan yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ni berkenaan dengan kisah rojak ini, nombor satu di awal tadi ialah apa? Penumpuan pada pencarian ilmu dan pengetahuan dan guru yang mempunyai barakah. Hak ni kita jangan tinggal. Walaupun kita hari ni ustaz, saya dah umur 40 dah ustaz, saya umur 50. Umur bukan jadi penghalang untuk kita terus cari ilmu. Sebab ilmu inilah yang boleh memberi cahaya dan memberi sinar dalam kehidupan kita. Tapi pattern dia kena ikut dua tadi. Sumber yang paling asas, Quran, Sunnah jangan tinggal. Nak belajar ilmu lain, belajarlah. Tapi base tu, Quran jangan tinggal, Sunnah jangan tinggal, hak lain belajarlah. Yang kedua, carilah guru-guru yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang masing-masing dan mempunyai keberkatan. Apa dia berkat? Terutama pada sanad, jalur dan salasilah. Ilmu ni datang daripada siapa? Kalau macam kes tadi, tak lain tak bukan sahabat confirm ilmu tu datang daripada Rasulullah. Tu yang pertama. Yang kedua ialah menerusi kisah-kisah tadi. Sebagai contoh saranan dan pesanan, mungkin kita ni wallahu alam, kita tak tahu kisah kehidupan kita di masa akan datang, di mana situasi yang Allah nak letak. Mungkin hari ni orang di luar boleh anggap, contoh ustaz bercakap tapi ustaz tidak diletakkan dalam situasi itu. Ya, benar. Kita hari ini bercakap bukan berada di situasi kita. Maksudnya, ini adalah bentuk saranan, bentuk nasihat. Sekiranya hari ini mana ada saudara-saudara kita yang diberi anugerah dan peluang oleh Allah untuk mendekati pemerintah dan penguasa, mungkin menjadi orang kanan, orang dipercayai, SU ke, orang-orang besar, orang-orang kuat yang sentiasa berada dan berlega-lega di samping penguasa dan pemerintah, maka ini adalah salah satu contoh dan teladan kisah Rajab bin Haywah, yang mana beliau tidak pernah membelakangkan apa yang dinamakan kebenaran dan tiada pernah kompromi apa yang dinamakan keburukan dan kebatilan. Maksudnya, sekiranya sandaran dan jalan dia benar, maka sokonglah dia. Tetapi sekiranya dia melakukan keburukan, dia melakukan kefasadan, dia melakukan kejahatan, maka tegur. Inilah yang jadi payah ni. Tak duduk situ sedaklah hang sembang, tak duduk situ sedaklah hang cakap benar. Kita tak tahu. Takut kita duduk kedudukan tu pun kita tiada kemampuan untuk itu. Tapi sebagai saudara se-Islam yang lain, itulah kisah Rajab bin Haywah. Dan yang kedua, bila kita meneliti konsep cerita yang kedua, tiada lain manfaat dan moral yang kita boleh ambil ialah ampun maaf. Memang dalam hidup ni orang boleh buat macam-macam kat kita. Orang boleh kata macam-macam, orang boleh komen macam-macam, orang boleh tuduh macam-macam. Mungkin tuduhan itu ada kebenarannya, kita terima dengan redha. Ya, mungkin aku salah, ya mungkin aku silap, terima kasih kepada yang memberi nasihat. Ada komen-komen kadang-kadang sengaja nak menjatuhkan kita, sengaja nak membenci kita. Yang ini walaupun kita tak beritakan dalam diam-diam, moga Allah memaafkan dia, moga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Kerana apa? Konsep ampun dan maaf ni memang telah diterapkan oleh Rasulullah. Cuba tuan-tuan bayangkan, mana yang lebih baik? Selalu orang kata, hang duk kata kat aku, hang duk fitnah kat aku, nanti hang carilah, merangkaklah cari aku di mahsyar kelak. Ya, mungkin ada manusia yang mengeluarkan perkataan seperti ini. Ya, betul, mungkin dalam kondisi itu kita benar, kita dipersalahkan, kita difitnah, kita dicaci, kita akan tersebut macam tu. Hang kata ke aku macam-macam, hang cari aku, merangkak di padang mahsyar kelak. Baik, konteks ini cuba kita bayangkan, kalaulah ada 1,000, ada 10,000 yang mungkin fitnah kita, mungkin buat jahat, kita kena berurusan dengan dia 1,000 orang, kita kena berurusan dengan dia 10,000 orang.
Masa yang akan diambil tu sikit atau panjang? Ya, mungkin kita benar keadaan tu, tapi masa yang diambil untuk berhadapan seorang 10,000 ni panjang ke pendek? Panjang. Tetapi kalau hari ni saya maafkan mereka, saya ampunkan mereka, esok tak ada dah. Dan kita tahu benda ni akan diganjari pahala atau dosa oleh Allah. Pasti Allah akan membalaskan dengan pahala, dengan memaafkan orang lain. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga ialah apa? Daripada cerita tadi, apa pun kita kena defend, kita kena backup. Siapa? Ulama yang hak, ulama yang benar. Selama mana dia masih lagi berjalan di atas kebenaran dia. Tapi bila mana ulama ini terkhilaf, bila ulama ini tersilap, ulama tu manusia biasa, dia bukan nabi yang disertai dengan maksum. Maksudnya bantulah ulama tersebut untuk menegur kesalahan dan kesilapan beliau. Dia juga manusia, mungkin salah, mungkin silap. Bukanlah kata bila dia ni berjasa, bila dia ni berbakti, kita sokong dia, kita dokong dia, kita puji dia. Tapi bila dia buat silap, kita kutuk dia habis-habisan, sehingga kita melupakan jasa dan kebaikan dia sebelum ini. Apa salah sebagai orang Islam? Kita sama-sama menasihati, membetulkan kesilapan tersebut. Kalau semua benda salah kita nak caci, benda salah kita nak maki, orang ni salah, orang ni kita caci, orang ni salah, orang ni kita maki, tuan-tuan boleh faham? Baik, itulah serba sedikit, saya pun tak larat ni, bukan sihat mana lah ni macam-macam tak. Tapi tak apalah, alhamdulillah,